Sultan Nazrin Muhyiddin Shah, ibni almarhum Sultan Azlan Muhyiddin Shah adalah negeri makmur yang banyak tempat tarikan. Begitu juga budaya, adat yang masih kekal di negeri Seladang ini. Saya memperkenalkan diri saya, Abdul Mazin bin Abdul Jamil, menetap di Kampung Merah Jangkadinah, lahir di Kampung Merah Jangkadinah. Saya membuat keris lah di kampung ini. Lepas itu mempunyai adik-beradik 10 orang adik-beradik. Saya lahir tahun 20 bulan 5 tahun 50. Pada hari ini 70 tahun lah. Berkecimpung dalam giat perusahaan seni warisan keris ni ialah bermulanya daripada tahun 60-an ni lah. 60-an saya umur 10 tahun hingga ke 12 tahun mula-mula tengok datuk dulu. Lepas tu saya mendatang minat terus. Dalam sekolah saya buat kecil-kecil jenis keris, jenis parang apa gitu ni. Dan pada usia 17-18 tahun saya dah boleh keluar ke tengah gambar saya. Umur 12 tahun saya boleh buat dah. Senjata keris sebagai salah satu khazanah terpenting warisan bangsa Melayu yang kaya dengan unsur-unsur keperwiraan, mistik, legenda dan sejarah bangsa Melayu. Keris terbina dari 3 bahagian utama: mata atau bilah, pangkal dan sarungan atau kerangka. Jenis bilah besi atau baja permata 2 jenis hulu gading, tulang, tanduk, kayu atau logam. Terkadang memiliki lapisan emas atau perak dan dibubuhi dengan batu-batu. Jadi membuat keris ni dia makan masa dia nak belajar. Mulanya mengenai besi dia dulu lah. Macam mana besi keris nak buat, 7 jenis besi, 7 besi dia, besi tahu, besi baju, besi meleleh. Lepas itu digabungkan sekali. Itu yang paling susah sekali lah untuk gabung lah. Gabungkan tu dia hingga besi tu lekat. Dan banyak lapisan dia. Dia lipat pula. Sampai 4-5 kali lipat, 10 kali lipat lagi baiklah. Bila dah jadi satu besi, baru membuat bilah. Apa bilah nak buat? Bilah keris ke, bilah jenis tumbuk laja, badik ke. Dah, besi tu dah ke satu. Itu cara proses dia besi lah. Kalau mengikut penjagaan keris ni, dia ada cara dia lah. Untuk dilimaukan, lepas tu diasam dia, dimandi keris dia, bulan Muharram 15 hari bulan dimandikan, mula dilimau. Lepas tu penghabis dia dengan air bunga lah. Tu cara menjaga keris lah. Dah tu dikesat dengan kain bagi kering, baru kita sapu dengan minyak. Lepas tu kalau nak pusat kemian lah. Batu-batu permata sarung rangka kayu yang dilapisi dan diletakkan dengan gading atau logam seperti emas, perak, tembaga, besi, kuningan atau baja. Tapi harapan Mazin pada generasi yang baru, keris ni pada orang kita, bangsa kita ni, orang Melayu, satu simbol dia warisan kita keris. Kalau zaman dulu pembesar-pembesar, pahlawan-pahlawan, simbol dia pakai keris. Jadi kita pakai keris ni bukan tuju untuk berlawan, tidak. Tapi bila tak ada senjata tu baru digunakan dulu. Jadi kita pakai pakaian kita, baju Melayu dengan sampin, dengan tengkolok. Bila tak ada keris, dia tak lengkap. Tu pakaian kita lah. Satu daripada anunya. Tu pasal kalau Sultan dari ni pun dia ada keris.
Bila keris itu dijadikan keris kuasa lah. Bila mangkat nak jadi pengganti dia tu, keris kuasa tu bagi kepada yang mengganti dia. Senjata warisan Melayu ini akan terus kekal jika disemarakkan dengan semangat jati diri Melayu. Setiap orang perlu menitik beratkan kisah perjuangan yang diguna oleh pejuang Melayu ketika dahulu. Filem yang menaikkan budaya kita salah satunya ialah Mat Kilau dan lain-lain lagi. Kami melawat ke satu tempat lagi iaitu syarikat Empire Keris yang terkenal dengan menghasilkan kraftangan Melayu seperti tengkolok, keris dan barangan tradisional yang lain. Barangan mereka juga terkenal di seluruh Malaysia dan juga luar negara. Syarikat yang bermula dari 2019 ini telah menarik perhatian ramai, termasuklah orang luar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izrizwan bin Kamarudin, berasal daripada Kuala Kangsar, Perak. Saya pemilik kepada syarikat Keris Empire, iaitu sebuah syarikat yang mempromosikan dan menjual produk-produk kraftangan daripada tukang-tukang tempatan kita. Contoh seperti keris-keris, pedang, golok dan juga barang-barang warisan yang lain-lain. Jadi Keris Empire ni bermula semenjak tahun 2019 lagi lah. Saya mula dengan membuat secara online, jual secara kecil-kecilan. Kemudian dah ada galeri sendiri di sini. Kayu, kebiasaannya kita akan guna kayu kemuning emas lah untuk bahagian samping dia. Kemudian bahagian batang layar dia kita akan gunakan kayu sena. Contoh dia macam yang ni. Okey, untuk keris kita ada 3 bahagian utama pada pakaian dia lah. Kita boleh tengok kita ada hulu dia, kita ada ni bahagian samping dia ni, dan kita ada batang layar dia. Okey, kebiasaannya hulu kita akan guna sama ada kayu kemuning emas, kayu kemuning ketengah ataupun kayu kemuning hitam. Kemudian bahagian samping ni kita akan gunakan kayu kayu kemuning emas, kayu serian, kita akan guna kayu petai belalang, kita akan guna. Kemudian untuk batang serunai ni biasanya kita akan gunakan kayu sena lah ataupun kayu serian, kayu kayu penawar hitam pun ada juga digunakan untuk buat sebagai pakaian keris. Kalau bentuk ulu ni dia panggil ulu pekaka. Ulu pekaka ni salah satu ulu yang ulu yang biasa kita jumpa dan ulu yang agak tua lah di kawasan tanah Melayu ni. Jadi ulu pekaka ni diinspirasikan daripada watak ataupun rupa bentuk manusia yang tengah kiam macam ni, dan ada lentok sikit kepala tu. Kalau kita tengok detail di sini, kita nampak di belakang, kita nampak ini bahu dia, kemudian ada turun siku dia. Lepas tu kita boleh tengok balik bahu dia naik dan kepala tu tunduk. Jadi ni ibarat orang yang tengah solat qiyam macam tu lah. Jadi bagi orang Melayu ni dulu orang-orang Melayu dahulu dia menerapkan agama dalam kehidupan seharian mereka dengan cara macam ni lah. Dalam seni, dalam seni keris, dalam seni pembinaan, seni pakaian. Jadi orang Melayu dulu memang sangat-sangat menjunjung agama Islam lah. Okey, perbezaan keris, kita secara umumnya paling ketara kita boleh tengok perbezaan keris di kawasan tanah Melayu dengan keris di tanah Jawa. Okey, kalau keris Jawa bentuk dia macam ni. Ni keris Jawa. Pakaian dia bentuk macam ni. Ini pakaian ni kita panggil keris landrang kita panggil. Jadi kalau keris Jawa ni kebiasaannya bilah mereka dihias cantik lah macam ni, dengan pamor yang cantik. Ada kita panggil kat sini ada inlay dengan emas ataupun tembaga, kemudian dihias dengan ukiran-ukiran yang cantik macam ni. Jadi keris kalau orang Jawa di Jawa, keris bagi mereka adalah satu
satu benda keramat. Jadi keris di tanah Jawa tak seperti di tanah Melayu. Kita di tanah Melayu kita gunakan keris sebagai pakaian diri kita, sebagai senjata kita. Kalau di tanah Jawa, keris bagi mereka adalah satu alat yang membawa tuah, yang membawa keramat. Jadi keris-keris di Jawa mereka buat cantik-cantik, kemudian ada macam ada tempat untuk depa nak letak persembahan, letak bunga apa semua. Jadi berbeza kalau di tanah Melayu, keris kita berbentuk seperti ini. Kalau yang ini kita panggil bentuk keris Bugis. Jadi kalau bentuk keris Bugis ni kita boleh jumpa di kawasan tanah Melayu, kita boleh jumpa di Kedah ada, di Perak ada, di Melaka, di Johor, di Negeri Sembilan. Jadi untuk keris Bugis, dia bentuk dia petak dan lebar macam ni lah. Kemudian dan bilah untuk kawasan tanah Melayu, biasanya kita akan dapat jumpa bilah besi sebatang macam ni lah. Macam ni keris Malela. Keris Malela ni antara keris yang lama di tanah Melayu lah. Kita kalau di tanah Melayu ada juga keris-keris yang berpamur. Contoh macam ini. Yang ini keris Kelantan. Yang ini pamur dia unik sikit. Yang ini pamur kita panggil pamur Miang Lian. Kalau tak pasti nampak dalam kamera, tapi boleh nampak ada macam berkelip-kelip tu. Yang itu adalah bisa besi. Jadi keris ni kalau katakan terluka sikit pun memang terkena bisa je lah. Itu sedikit bezaan keris Melayu dengan keris Jawa lah. Kita boleh nampak secara ketara daripada rupa bentuk pakaian terus lah. Yang ni dia bilah naga. Jadi kalau macam kat Jawa ni, elemen naga ni banyak kali muncul lah. Kita boleh nampak dekat keris, dekat seni bina. Kalau di Candi Borobudur, kita boleh nampak, kita boleh jumpa bukti terawal kewujudan keris lah, iaitu ada ukiran dinding tu ada bentuk keris. Jadi itu antara bukti terawal kewujudan keris lah. Besar harapan saya pada golongan muda lah, golongan sebaya saya under 30s lah, kita yang umur bawah 30 ni, supaya ambil sedikit rasa ingin tahu lah kepada warisan budaya kita. Jangan kita buang terus sebab rugi. Masyarakat dunia lain mereka tak buang mereka punya warisan nenek moyang. Contoh di Jepun, walaupun moden tapi masih lagi mengekalkan warisan nenek moyang mereka, sebab itu akan mengajar diri kita ni satu jati diri lah, supaya kita dapat menjadi orang yang baik untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang selain kita, keluarga kita, kawan-kawan kita. Jadi harapan saya tu supaya kalau boleh setiap rumah Melayu tu ada sebilah keris lah. Begitulah harapan kami sebenarnya. Setiap rumah Melayu tu kurang-kurangnya ada sebilah keris, supaya kalau kita terpandang tu ingat ni perjuangan nenek moyangku dulu nak memerdekakan tanah air. Kita boleh sedekahkan Al-Fatihah pada perjuangan nenek moyang kita dulu, perjuangan kita dulu.